Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi hamalatul din al-qawim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza a'zamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar harimat barakatillah. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dua alam. Satu ialah alam zahir dan satu lagi ialah alam ghaib. Apabila alam zahir ni ghaib, barulah zahir alam ghaib. Alam ghaib tidak zahir selagi alam zahir tidak ghaib. Maknanya apabila hancur, apabila mati kita daripada alam zahir ini, perpindahan mati itu ialah berpindah alam daripada alam zahir kepada alam ghaib. Nanti apabila kita berpindah, yang ghaib itu akan jadi zahir dan yang zahir akan jadi ghaib. Macam kita duduk dalam perut ibu dulu. Masa kita berada dalam perut ibu dulu, dunia ni ghaib. Rumah itu adalah perkara ghaib. Pokok tu perkara ghaib. Sungai perkara ghaib. Langit perkara ghaib. Bukit perkara ghaib. Matahari perkara ghaib. Semasa kita duduk dalam kandungan dulu. Tetapi apabila kita lahirkan ke dunia, alam kandunganlah pula yang ghaib. Entah ke mana alam kandungan kita pun lupa, kita pun dah tak ingat lagi. Begitulah apabila alam zahir ini dihancurkan, maka ghaiblah alam zahir ini, hilanglah alam zahir ini. Maka zahir jelaslah alam ghaib. Alam kubur jelas. Ular di dalam kubur bagi mereka yang fajir, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang musyrik, bagi mereka yang kafir. Maka zahirlah, jelaslah pada mereka perkara-perkara yang ghaib selama ini. Ular, jengking dan berbagai-bagai musibah yang tersembunyi dalam kubur. Banyak perkara yang tersembunyi di dalam kubur yang menakutkan, yang menggerungkan, yang membimbangkan, yang menyedihkan, yang mendukacitakan, yang pada masa sekarang dia menjadi perkara gaib. Perkara gaib ini akan jadi zahir apabila kita masuk alam gaib, kita tinggalkan alam zahir ini. Bagi mereka yang beriman, bersoleh, alam barzah, iaitu alam transit, alam penantian. Maka zahirlah
Di sana taman-taman surga. Di sana mereka dilayan dengan begitu baik. Mereka dilayan dengan layanan yang VIP, mendapat minuman yang baik, dalam kedudukan yang baik, tempat rehat yang begitu baik. Macam orang VIP, dia menunggu kapal terbang, nak terbang. Bila dia duduk di bilik VIP dengan ada makanannya, dengan layanannya, dengan tempat duduk yang istimewanya, penungguan dia terasa sekejap saja. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan kita ni, hidup kita ni sebenarnya adalah untuk berjumpa dengan Allah. Dan sebab itulah dalam satu ayat Allah SWT beritahu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah sebut itu dua asas keimanan, iaitu beriman dengan rasa gerun dan takut kepada Allah, dan juga bimbang dan gerun kepada hari akhirat. Mengapa kita takut pada hari akhirat? Kita takut pada hari akhirat itulah hari pertemuan kita, hari perjumpaan kita dengan Allah. Sebelum kita berjumpa, dibenarkan berjumpa dengan Allah, kita ada proses timbang menimbang. Proses timbang menimbang, proses masuk mahkamah, berhujah dalam mahkamah. Dalam mahkamah nanti, kita akan masuk mahkamah. Sama ada kita masuk mahkamah dengan ada lawyer pembela ataupun tidak ada pembela, bergantung kepada kita cari atau tidak lawyer kita, pembela kita, semasa nak urus kira bicara di dalam mahkamah Allah SWT di pada masa nanti. Kemudian berlaku timbang menimbang. Selepas itu dapatlah keputusan. Bila dapat keputusan, ada orang yang tak dapat jumpa Allah, dia jumpa api. Dia duduk dalam api. Sebelum jumpa dengan Allah, dia jumpa dulu dengan Rasul. Di mahsyar, dia jumpa dengan Rasul. Di surga, dia jumpa dengan Allah. Semasa di mahsyar, jumpa, kalau jalan dia betul, kalau kaedah dia betul, kalau torik dia betul, kalau torikah dia betul, syariat dia betul, torikah dia betul, maka dia akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kausar. Jika jalan dia salah, jalan dia melencong, syariat dia tak betul, torikah dia menyeleweng, maka dia tak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kausar nanti. Di dalam surga nanti dia akan berjumpa dengan la ilaha illallah, Allah yang dia sembah selama ini. Dia akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu, kamu akan lihat Allah nanti di akhirat sebagaimana kamu lihat bulan purnama. Maknanya jelas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT akan hidangkan mereka, hiburkan mereka. Sebelum mereka masuk ke dalam surga, dikatakan wanita lah yang bertuah sebab dia masuk 500 tahun lebih dulu daripada suaminya, selain daripada Rasul, Nabi, kan? Kemudian apabila masuk tu disambut oleh barisan-barisan bidadari yang cantik manis, tidak terlalu tua, tidak tua dan tidak terlalu muda, sedang-sedang, sederhana umur dia. Tidaklah budak sangat, tidaklah orang tua sangat. Tengah-tengah cantik, tengah-tengah berseri menyambutnya. Memandang kepada bidadari, dia masuk dalam surga tercengang, tercengang. Ada ulama kata sampai tercengang 40 tahun lamanya, kerana menikmati keindahan surga yang dia lihat. Kemudian dalam keadaan terpinga-pinga, datanglah
apa nama ni, tetamu, datanglah pelayan yang merupakan bidadari yang cantik bermata jeli mempersilakan dia masuk. Kemudian apabila dia masuk, datanglah wildan, pemuda-pemuda yang apa nama ni, yang remaja, membawa makanan-makanan yang diceritakan dalam surah Al-Insan, kan? Wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu lihat dia, macamlah kamu lihat lu'lu' permata lu'lu' yang bertaburan, yang indah berseri, ya, sedang melayan tetamu-tetamu yang masuk dalam surga. Ya. Akhirnya dia mendengar gesekan suara angin bertiup sehingga gagang-gagang pintu istana di surga itu mengeluarkan satu bunyi yang sangat sedap dan satu bau yang sangat harum, untuk menyambut dia berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah akan mengisytiharkan kepada penghuni syurga bahawa di syurga tidak ada lagi syariat, tidak lagi terikat dengan sebarang peraturan, tak ada terikat lagi dengan sebarang undang-undang, tidak terikat lagi dengan sebarang syariat. Mau minum arak, tak apa. Berapa banyak isteri, tak apa. Kan? Di mana mau makan, ambillah. Kebun, pokok mana yang dikehendaki, ambil. Sungai mana yang nak diminum, minumlah. Tidak ada halangan. Tidak ada lagi perintah untuk solat. Tidak ada lagi perintah untuk puasa. Tidak ada lagi perintah yang lain-lain. Hanyalah menikmati nikmat-nikmat Allah yang disediakan dalam surga. Dalam surga tempat menikmati, bukan tempat melaksanakan perintah-perintah syariat. Sebab di sana adalah alam hakikat, bukan lagi syariat. Di sini syariat makan dengan medium apa nama ni, lembu laut, lembu lah, kambing lah, sayur-sayuran lah, ayam lah, itu semuanya medium makanan. Di sana sekarang, di sana nanti dia hakikat makan. Hakikat makan ni dia tak ada lagi nak buang air. Tidak ada lagi nak buang air kecil, tak ada lagi nak buang air besar. Sebab dia hakikat, kan? Bukan syariat. Bila syariat, adalah buang air kecil dan buang air besar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, bertuahlah. Kalau di atas dunia ini, dia sudah nampak Allah walaupun tidak lihat zat Allah. Dia nampak Allah, dia kenal Allah melalui sifat Allah. Nanti dia akan kenal Allah yang sebenar-benar. Macam sekarang, kita kenal roh melalui sifat roh yang terzahir di atas jasad kita. Apabila kita mati, kita akan kenal sebenar-benar roh kita. Masa di atas dunia, kita hanya melihat ciri-ciri roh kita. Kalau kita malas solat, kalau kita malas berzikir, kalau kita malas baca Quran, itu kita kenal lah macam mana rupa roh kita. Kalau roh kita suka melihat perkara maksiat, kalau roh kita suka mempergunakan jasadnya, telinga untuk mendengar perkara-perkara umpat keji, kalaulah roh mempergunakan jasadnya, yakni lidah, untuk bercakap perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak senonoh, maki hamu, kan? Laknat, melaknat, kan? Kaki, roh mempergunakan kaki untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah, kan? Gunakan tangan untuk memegang, merasai perkara-perkara yang tidak halal bagi Allah, kan? Otak berfikir perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Hati merindui perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah.
Maka walaupun kita tidak nampak roh, sepatutnya kita kenal roh kita melalui tingkah lakunya, melalui perbuatannya, melalui sifatnya yang dizahirkan di atas jasad kita. Jasad dia. Begitulah juga kita kenal Allah melalui penciptaannya. Tujuan diciptanya makhluk ni asal bekas tempat untuk menzahirkan sifat Allah. Makhluk ni merupakan medium, alat, medium untuk menzahirkan sifat. Allah menyediakan medium air untuk menzahirkan kudrat dia menghilangkan dahaga. Sifat dia, iradah dia, kemahuan dia itu supaya hamba dia yang dahaga dapat minum. Kemudian atas kehendak dia, apa yang diminum itu beri manfaat atau mudarat. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Jadi air itu merupakan medium. Air itu makhluk yang tak boleh buat apa-apa. Dia hanyalah satu medium. Macam galah. Galah itu satu medium yang dipergunakan untuk menjolok buah. Begitu juga makanan. Jadi kalaulah kita nampak, lihat sifat-sifat Allah yang terzahir di atas makhluknya, maka ulama kata kita kenallah Allah melalui ilmu. Dia panggil ilmu yakin. Kita yakin adanya Allah berdasarkan ilmu. Kalau kita lihat kebesaran Allah yang dizahirkan melalui mata kita, mata hati kita, maka kita yakin berdasarkan kita lihat. Lihat dengan mata zahir dan lihat dengan mata batin. Dia panggil ainul yakin. Kalau kita rasa sendiri, kita dapat merasainya. Maka itu hakul yakin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebablah di atas dunia ini kita kena selalu beringat-ingat, berpandukan kepada syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan torikah Nabi. Torikah Nabi ini ialah melawan hawa nafsu. Kan? Torikah Nabi itu ialah mujahadah melawan nafsu. Berapa banyak Nabi SAW cerita pada kita, orang yang hebat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tergugur syahid bila berdepan dengan Allah. Allah humbang ke dalam neraka. Kerana jihadnya ialah untuk nafsu. Supaya dia digelar mujahid. Dia digelar pahlawan. Dia mati, orang akan buat tugu peringatan untuk dia. Gambarnya digantung. Gambarnya dimasyhurkan. Dia dipuja. Dia nak macam tu. Kalau orang puja dia, dia tak nak, tu lain. Dia memang nak begitu. Begitu juga dengan Allah dalam hadis tu, 3 golongan penting yang dihumbankan ke dalam neraka kerana gagal untuk melawan hawa nafsunya, sehingga dalam soal jihad, dalam soal harta dan dalam soal ilmu, semuanya dipergunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Hartawan kerana dia nak dipuji sebagai satu orang yang banyak memberi derma, memberi sumbangan kepada orang, namanya dikenali di sana sini, dia penderma yang banyak, kan? Begitu juga dengan qari baca Quran, dia orang yang qari, yang hebat, begini, semuanya tu gagal disebabkan oleh tidak berjayanya menundukkan nafsu, sehingga nafsu tak nampak bahawa semua amal itu ialah daripada Allah dan untuk Allah. Tenaga untuk beramal itu pun dari Allah. Taufik hidayah untuk beramal pun daripada Allah. Kekuatan nak beramal itu pun daripada Allah. Dan buat amal itu pun untuk Allah. Minallah ilallah. Dari Allah kepada Allah. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebab itulah tarikat ni sebenarnya seluruh tarikat tu dia satu saja maksud dia,
iaitu untuk melawan hawa nafsu sehingga hawa nafsu itu tunduk. Kan? Tunduk dan ikut perintah Allah. Sampai menuju hakikat. Hakikatnya ialah mengenal Allah, mencintai Allah, rasa Allah sentiasa bersama di mana-mana. Kan? Sampailah dia mati, berjumpalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita sambung ujaran yang berkaitan dengan yang lepas, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada hamba-Nya yang nak diangkat darjatnya. Kerana darjatnya tak boleh naik dengan amalan. Dia kena naik dengan ujian. Ada sebahagian besar hamba-Nya tak boleh naik dengan amal. Sedangkan tujuan amal itu untuk dia sebagai kenderaan. Ya. Amal itu sebagai satu kenderaan untuk menuju kepada Allah SWT. Tetapi kenderaan dia itu ada masalah. Dia perlu ada tali untuk tarik kenderaan tersebut. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang orang tak dapat nak tingkatkan roh dia. Naik. Roh dia naik kepada daripada Islam. Islam ni maknanya zahir tu nampak baik. Tapi dalam masih mentah. Kan? Kalau kita masak ubi kayu, kan? Kita bakar ubi dengan api yang panas. Nampak di luar terbakar, tetapi di dalam mentah. Bila kita makan, perut jadi sakit, perut jadi berangin, perut jadi kembung dan sebagainya. Kerana masaknya hanya di luar, tapi mentah di dalam. Kan? Kena masuk lapisan yang keluar supaya dia masak. Lapisan yang kedua dia masak tu dia panggil lapisan mukmin. Tujuan puasa, tujuan solat, tujuan zakat, semua tujuan amal-amal yang didatangkan kepada kita adalah untuk meningkatkan diri kita menuju kepada Allah. Jangan statik. Macam mana saya tak ilang bayangkan seperti satu ekor himar yang ditutup mata, kemudian dia mengisar gandum. Ditutup mata, kemudian dia berpusing dengan laju. Dia ingat ke dia berjalan laju? Rupa-rupanya dia hanya berkisar di sekitar pusaran gandum sahaja. Begitu juga kita mengingat kita banyak buat amal, kan? Buat amal itu, buat amal ini, puasa lagi, tahajud lagi. Tetapi tak lepas daripada ikatan makhluk. Masih lagi untuk makhluk. Masih lagi kepada makhluk. Kenapa dalam tu ada penyakit? Ada penyakit apa? Penyakit ujub, penyakit riak, penyakit kibir dan sebagainya lah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala murabbi, iaitu pendidik. Dia yang mendidik, dia yang mentarbiah, dia yang mengajar. Bukan saja mengajar, kemudian dia mendidik untuk lepaskan, untuk menyelamatkan amal dia tadi daripada berlakunya kerosakan-kerosakan, didatangkannya ujian. Maka pada pagi ini kita cuba perhatilah ya 189. Al-Faqat, Busutul Mawahib. 3 perkataan saja. Al-Faqat, ya. Busutul Mawahib. Jadi maknanya Al-Faqat, keujian ataupun kesusahan ataupun kesukaran yang didatangkan kepada kita, berbagai-bagai ujian. Ujian kemiskinan, ujian dihina,
ujian yang terpinggir, ujian orang memfitnah, ujian orang mengkhianati dan sebagainya lah. Semua ujian-ujian yang didatangkan itu untuk membersihkan amal. Untuk membersihkan amal supaya amal itu suci murni. Jadi berbagai-bagai ujian bala, iaitu al-faqat, kesukaran, kesusahan. Jadi semua tu kesusahan, dihina, semuanya itu adalah untuk bersihkan diri, bersihkan nafsu daripada sifat-sifat yang tidak cantik. Dia kata Nabi, Allah beritahu, siapa yang pakai selendang aku, siapa yang pakai pakaian aku dan memakai selendang aku tak kira siapa dia. Anak wali, anak Nabi, anak ulama, siapa saja, dia doktor yang banyak berkhidmat ke, dia engineer yang banyak bina masjid ke, dia hartawan yang banyak bersedekah ke, siapa yang memakai pakaian aku dan siapa pula diletak pula selendang aku, akan aku humban dia ke dalam neraka. Kebesaran ataupun kibir ataupun sombong itu pakaian Allah. Jangan siapa dia pakai pakaian Allah, nanti Allah akan humban dia dalam neraka. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, dengan al-faqat, dengan berbagai-bagai ujian, kesusahan, kehinaan dan sebagainya, yang nafsu tak suka, yang nafsu merintih, sampai jadi stres, sampai jadi fobia, sampai merenung nasib, sampai jadi kecewa, menangis, kan, sampai jadi anxiety, kan, takut yang teramat sangat, sampai jadi fobia dan sebagainya, itu sebenarnya baik kepada segolongan orang. Tetapi bila dia salah tafsir, benda yang baik jadi buruk kerana salah pentafsiran. Orang bagi madu, dia kata racun. Orang bagi racun, dia kata madu. Sebab dia tak kenal racun, dia tak kenal madu. Dia tahu rasa manis. Tak semua manis itu madu. Dan tak semua manis itu madu. Dan tak semua manis itu racun. Kadang-kadang manis itu mengandungi racun. Kadang-kadang manis itu ada mengandungi madu. Tetapi disebabkan tak kenal madu, tak kenal racun, maka yang dimakan itu merupakan racun, padahal dia adalah madu. Jadi al-faqat, kesukaran dan kesusahan bagi orang-orang yang berjuang untuk melawan nafsu, busutul mawahib, merupakan basit hamparan, merupakan hamparan hidangan mawahib. Wahab tu maknanya pemberian, hidangan yang sangat tinggi, yang sangat lazat. Kerana dengan ada hidangan-hidangan ini, tercabutlah kepahitan rasa amal. Amal tu memang manis, kan? Solat itu manis, zikir itu manis, Quran itu manis. Tak ada hidangan daripada langit yang tawar, kan? Tetapi hidangan daripada langit semuanya manis-manis. Tetapi bila dihidangkan kepada roh yang mempunyai nafsu yang jahat, maka hidangan itu jadi pahit. Kan? Macam orang duduk hospital lah, kan? Kita buat pergi apa pun, kalau dan lidah dia sakit, perut dia sakit, mental dia sakit, bagilah ayam percik ke, nasi kerabu ke, sup
ayam ke, sup daging ke, sup tulang ke, air apa ke, semuanya dia tolak sebab dia kata pahit. Sedangkan kita beli di kedai itu yang paling sedap untuk dia sakit. Kerana dia sakit, kita belilah makanan-makanan yang paling sedap supaya dia berselera. Tapi dia kata tak sedap, pahit. Begitulah juga kenapa solat kita tak sedap. Kenapa zikir kita tak sedap. Tak boleh nak duduk berzikir selepas daripada subuh sehingga naik matahari. Sedangkan janji Allah begitu mahal. Uzkurni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan akfika bainahuma. Allah kata melalui hadis Rasulullah, yakni hadis kursi, uzkurni, berzikirlah kepada aku selepas daripada asar, selepas daripada subuh, sehingga kan kerana besarnya amalan zikir, Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya tak mau tengok ada solat selepas daripada solat subuh. Tak ada lagi solat sampailah naik matahari. Kerana waktu itu fokus untuk menyebut nama Allah dengan penuh lazat, dengan penuh nikmat. Tetapi pahit. Selepas daripada solat, tak sempat lagi nak sempurna doa, dah bangun, pergi menurut hawa nafsu. Hawa nafsu dah pun bagi dia punya menu. Kemarin kita makan nasi dagang kat kedai sini. Apa kata lepas subuh esok, kita pergi pula makan nasi kerabu kat kedai sana. Semalam dah makan nasi kerabu. Hari ni apa kata kalau kita pergi nasi lemak, sambal burung puyuh. Semua hidangan-hidangan Allah ditinggalkan begitu saja, kan? Tetapi hidangan-hidangan nafsu disentak dengan penuh lahap, kan? Dengan penuh lahap, kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah diri kita, itulah diri saya, kan? Jadi kata Syekh Athaillah, al-faqat, mengapa datangnya al-faqat? Al-faqat merupakan pisau bedah, kan? Jarum, pisau pembedah untuk membedah bisul, untuk membedah nanah yang bersembunyi di dalam kulit. Kita nak berjalan pun sakit, nak pijak pun sakit disebabkan adanya kudis, adanya bisul, adanya nanah, bekas tempat terkena luka, maka dibedah, sakit. Tetapi itulah obatnya. Kalau nak sembuh daripada sakit, terpaksa kena tahan pisau yang menghiris, menyucuk pembedahan nanah. Begitulah kita. Allah datang ke benda-benda yang perik bagi hawa nafsu, kan? Dihina, dipinggir, diberi kerugian, berniaga mendapat kerugian. Semua orang tak setuju dengan kita. Itu semua tak ngam, tak serasi, buat baik macam mana pun orang tak suka. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bedah batin kita supaya keluarkan nanah-nanah riak, keluarkan lendir-lendir, ujub dan sebagainya, sehingga amal yang kita buat rasa nikmat, manis. Sebab itulah orang ni kalau dah dia menerima ujian, kalau dia bersabar kepada Allah, dia rasa betapa nikmatnya amal ketika dia sakit, ketika dia diuji. Sebut nama Allah tu manis. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rab. Rasa manis, lazat. Sampai mengeluarkan air mata. Tapi ketika dia senang, ketika dia beri keuntungan yang besar, ketika namanya disanjung, dia hanya berdoa pun tangan sengit sebelah, kan? Nak tak nak je, minta tapi macam minta nak tak nak. Ya Allah, kau bagi pun tak apa, kau tak bagi pun tak apa.
dalam hati dia, aku dah ada duit pun, aku dah ada nama pun, aku dah ada kedudukan pun. Macam doa pun dah tak begitu fokus. Berbagai-bagai macam ujian bala serta kekurangan itu bagaikan hamparan untuk hidangan pemberian-pemberian kurnia Allah SWT. Faqat. Kan? Apabila Allah SWT akan memberi kurnia besar, kurnia besar kepada seorang hambanya, tetapi ternyata daripada amal ibadah lahirnya tidak mencukupi untuk menerima pemberian itu, maka Allah menguji padanya dengan bala dan disitulah tertebusnya berbagai dosa. Ya. Kemudian dinaikkan ke tingkat yang telah dia sediakan. Wali-wali ni tak buat dosa, kan? Tapi dosa bagi dia ialah apabila hatinya berpaling pada makhluk. Dosa bagi dia ialah apabila dia lalai kepada Allah kerana asyik dengan makhluk. Kita tengok bagaimana Nabi Yusuf AS. Allah nak angkat dia kedudukan Nabi dan juga diberi pangkat sebagai seorang menteri. Nabi dan kementerian. Kan? Bagi menteri, jawatan menteri. Supaya dia duduk dalam kementeriannya tidak sombong, tidak angkuh, kan? Tidak riak. Maka Allah SWT bersihkan dulu hati dia. Wahai Yusuf, kamu kena lalui kursus kementerian. Supaya bila kamu jadi menteri, kamu jangan jadi menteri yang sombong. Kan? Lalu, kamu kena duduk dalam telaga 3 hari, 3 malam. Duduk dalam telaga. Putuskan hubungan kamu dengan makhluk. Putuskan hubungan kamu dengan ayah kamu. Yang selama ini kamu ingat ayah kamu yang memberi rezeki. Ayah kamu yang menjaga kamu. Ayah kamu yang pelihara kamu. Ayah kamu yang menyelamatkan kamu. Bukan ayah kamu, tapi aku. Duduk dalam telaga sehingga kamu nampak akulah yang sebenarnya memelihara kamu. Bukan ayah kamu. Kan? Kemudian diangkat daripada telaga itu pula, kena jadi hamba pula. Disuruh buat itu, disuruh buat ini, kan? Bukan saja menjadi hamba, bahkan difitnah pula, kan? Kena fitnah. Akhirnya tempat duduk dalam penjara, bukan setahun, bukan 2 tahun, dikatakan duduk dalam penjara selama 7 tahun bersama dengan orang yang macam-macam perangai, perompak lah, pencuri lah, macam-macam benda, kan? Dalam tu penjenayah lah semuanya, pembunuh lah, kan? Bila duduk bersama situ 7 tahun, dia melalui proses-proses tu, dia panggil faqat, yang kita sedang belajar ni. Kita memang belajar, tapi nak lalu tu kita tak nak, kan? Kita dengar cerita Nabi seronok, nak lalu jalan yang dilalui oleh Nabi, tak mau, kan? Gitulah. Nabi SAW, Allah SWT Maha mengetahui hanya orang yang dilantiknya, orang yang dipilihnya sahaja layak lalui perkara-perkara tersebut. Kalau orang tu tak layak, maka dia tak boleh lalu, dia akan lari, kan? Kita nak beriktikaf dalam masjid beberapa jam pun panas, apalagi nak beruzlah dalam telaga buruk, kan? Tanpa makan, tanpa minum, kan? Memang kita tak terdaya. Sebab tu Allah tak pilih kita kedudukan yang tinggi-tinggi, kan? Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faqat itu merupakan hamparan kurniaan Allah yang sangat tinggi. Kalau orang faham, orang yang kenal Allah, yang sifat penyayang, yang sifat pengasih, dia murabbi, Rabb, iaitu pendidik, guru, pengajar, pentarbiah dan sebagainya, iaitu ilah, raja. Maka raja yang maha adil, Malik, raja yang maha adil, raja yang maha bijak, raja yang maha penyayang dan sebagainya, tak mungkinlah
dia nak menyiksa, dia nak dia nak menzalimi hamba-Nya, tak mungkin. Kecuali adalah sesuatu yang hendak diberi keistimewaan kepada seseorang itu jika dia layak diistimewakan. Maka dihantarnya ujian-ujian, kursus, lulus tak lulus. Kursus itu dia lulus ke dia tak lulus. Kalau lulus, diangkatlah, ditawarkan kedudukan. Kemudian 190, tuan-tuan, in aradta urudal mawahib alaik. In aradta urudul wahabi alaik sahihil faqra sahihil faqra wa faqah lidaik. In aradta urudal mawabi alaik sahih faqra wal faqat alaik ladaik. Innama sadaqah lil fuqara. Innama sadaqat lil fuqara. Ada tiga penggalan. In aradta wurudal mawahib alaik, kalau kamu nak datangnya pemberian kurniaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sahil faqara wal faqat, kamu kena mengesahkan kefakiran kamu dan keberhajatan kamu. Iaitu satu orang fakir yang berhajat. Maknanya jiwa kita tu berhajat pada Allah. Ini bukan fakir yang kita istilahkan dalam syariat, ya. Tak ada harta, tak ada apa semuanya tu, tidak. Ini dalam tasawuf ni dia tak bincang sangat yang saya tu. Dia bincang dalam hati kita. Hati kita rasa sangat berhajat kepada Allah, sangat fakir kepada Allah. Kita fakir dengan sifat kudrat, kita fakir dengan sifat iradah. Kita tidak ada tenaga dan tidak ada upaya. Kita sangat berhajat kepada taufik Allah. Kita sangat berhajat kepada hidayat Allah. Kita sangat berhajat kepada maghfirah Allah dan sebagainya lah. Sahil faqra wal faqat. Kesahkanlah kefakiran kamu. Maknanya kamu iftikar. Maknanya perasaan sangat miskin. Tak ada apa-apa. Diri aku ni tak ada apa-apa. Aku tidak memiliki. Yang ada pada aku bukan hak aku. Ini milik Allah. Aku hanyalah qasim, penjaganya sahaja untuk menyalurkan kepada yang hak. Nak salurkan kepada anak, kepada isteri, kepada masyarakat dan kepada jasad kita sendiri, untuk beli pakaian yang sekadarnya, untuk membeli kenderaan yang sekadarnya, rumah tempat tinggal yang sekadarnya. Aku hanyalah diberi amanah sahaja, bukan hak milik aku. Aku perlukan Allah. Al-fuqara wal faqat, iaitu fakir yang sangat berhajat lidaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi kehambaan kita. Karena innama sadaqat lil fuqara, sesungguhnya sedekah, pemberian tu hanyalah untuk orang fakir. Allah bagi itu kepada orang yang fakir saja. Kalau orang tu dia rasa fakir, bila Allah bagikan ujian-ujian, dia sangat beruntung. Bila setengah orang tu kata, ya Allah, kamu pilih aku untuk diuji begini, terima kasih Allah. Kerana dengan uji inilah aku sedar siapa aku. Aku perlukan kamu. Aku sangat berhajat pada kamu. Selalu orang cakap macam tu kan, kalau orang yang ada hidayat. Dia kata, ya Allah, ujian yang begini istimewa kau bagi kepada aku. Apakah apakah amalan aku yang engkau sukai sehingga engkau uji aku begini, kerana kau sukakan aku kan. Jika engkau ingin datangnya pemberian kurnia besar daripada Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, dalam membuktikan kehambaanmu
iaitu kemiskinan dan keberhajatan. Sifat hamba tu miskin dan berhajat. Merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian-pemberian sedekah itu hanyalah mereka yang betul-betul fakir miskin. Sebab itulah diterjemah lain. Kalau kita terjemah sebagai orang syariat, itu sebabnya kitab hikam tu susah dipahami. Sebab kita nak faham secara orang syariat, sedangkan ini adalah kitab untuk orang tarekat hakikat. Kita kena faham al-fuqar, al-faqah itu dari segi tarekat. Tarekat ni bukanlah harta, sebab Nabi Sulaiman pun ada harta. Kan? Nabi Yusuf pun jadi menteri kan. Kalau sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf pun kaya kan. Talhah pun punya kebun yang luas kan. Abu Darda, Abu Zar pun mempunyai pemeliharaan yang banyak. Mereka di hujung kehidupan mereka, kebanyakan mereka jadi gubernur, pemimpin-pemimpin yang hebat. Kan? Walaupun pada peringkat awal mereka diuji dengan kemiskinan dan kesusahan, kalau kita baca hujung kehidupan mereka, mereka jadi gubernur sana, gubernur sini kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukanlah kita tafsir fakir dan faqah tu daripada sudut syariat semata-mata. Kita lihat dari sudut tasawuf. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sudah habis dua ujaran pada pagi ini. InsyaAllah cuba kita mari bermuzakarah bersama-sama. Jika ada, kita ada ruang hanya setengah jam sahaja. Kemudian kita tutup. Silakan. Ada tak? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas suara Ustaz? Ya, jelas ke suara? Jelas. Ya, sepanjangnya saya dengarlah dua ujaran pagi ini ya. Saya tertarik. Agaknya bagaimana nak tahu lulus atau tidak dalam tarbiyah Allah tu? Ya. Ada tanda ke Ustaz? Tanda tu ada, kepastian tu tak bolehlah kan yang memastikan, sebab Allah SWT saja yang memastikan kan. Ya. Biasanya kita redha. Kita redha dengan apa yang dikenakan ke atas kita. Sebagai Allah yang mencipta kita dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya dengan sifatnya yang begitu tinggi, kita redha. Kemudian kita rasa manis dalam beramal ibadah, kan? Kita rasa manis dalam beramal ibadah dan hidup kita redha, tenang-tenang saja. Kalaulah sikit-sikit tu biasalah. Maknanya kalau sikit-sikit, jangan kita layan sampai berlarutan. Kalau kita ada perasaan tu, kita kata dalam 2-3 hari tu biasalah. Tapi kalaulah sampai mempengaruhi kehidupan kita, apalagi kehidupan bermasyarakat, apalagi kehidupan kita di tempat kerja, dengan ada ujian itu, kita beremosi lebih. Maknanya kita tak reda lah. Kan? Sebab kita nampak kan kesakitan ketika mengalami musibah tu, biasanya dia boleh mendekatkan diri kita pada Allah. Masa betul lah Ustaz kata masa susah mudah nak ingat dibandingkan yang masa senang kan. Tapi masa tu nak kata kita redha 100% pun seolah-olah ada lagi kita tertanya-tanya juga ya. Tertanya-tanya juga dalam hati ya. Tapi tak adalah memberi kesan yang
sama Ustaz kata terganggu apa-apa kan. Jadi itu dah menunjukkanlah kita ni boleh menerima lah Ustaz ya. Itu nandakan kita mukmin lah kan. Kita orang mukmin, tetapi tahap mukmin kita tidaklah setinggi wali yang macam tu. Yalah. Ada saya tu apa nama ni, kawan saya, dia cerita lama lah. Jadi dia ada satu orang anak istimewa, dan anak istimewa tu dia sayang lah, macam satu hiburan kepada dia di balik kerja dengan kerana anak dia tu yang bagi dia lucu, menghiburkan lah. Kemudian tiba-tiba anak dia sakit mati, sedih lah dia. Kalau tak silap saya, tak sampai seminggu daripada tu, rumahnya terbakar. Jadi dia tertekan sangat. Jadi kawan-kawan pergi ziarah dia kata sabarlah. Dia pun jawab, kamu cakap sabar tu mudah, aku yang rasa. Dia jawab macam tu kan. Memanglah perkataan sabar tu mudah bagi orang yang tak merasa ini. Aku yang rasa. Kalau kau duduk di tempat aku tu macam mana? Kan? Sebab itulah bila orang menerima musibah ni, kita kena apa nama ni, macam orang yang sedang terbakar, kulit terbakar api kan. Kita nak kita kena hati-hati sikit. Sebab tak semua mempunyai tahapnya. Apabila menerima ujian tu, tahap orang tu kita tak tahu. Kadang-kadang dia boleh menerima separuh, kadang-kadang dia menerima 1/3, kadang-kadang dia tak boleh terima langsung. Kita tak tahulah makam iman seseorang kan. Tapi kekuatan tu saya rasa memang sebenarnya pun dari pertolongan Allah Ustaz, bukan kekuatan dia selaku peratu. Ya, betul. Daripada pertolongan Allah. Biasanya yang kita cakap ini orang yang duduk dalam itulah, orang yang duduk dalam tarikat, biasanya orang tarikat kan. Dia orang tarikat ni dia ada di bawah seliaan guru dia, seliaan mursyid dia. Jadi dia pesanlah, kalaulah berlaku apa begini, itu tandanya amalan kamu tu nak diangkat oleh Allah kepada satu tahap yang lain. Supaya dia tidak gelabah dengan ujian-ujian yang dia alami semasa dia menjalani proses amal. Macam kita orang awam ni pun Allah uji juga, tapi sesuai dengan keawaman kita lah. Tapi sekiranya ada musibah, kita doalah moga-moga musibah tu dapat menaikkan darjat kita lah di sisi Allah. Boleh Ustaz doa saja. Ya, apa nama ni, ulama kata kebanyakan orang yang menghadapi faqah ni, maknanya apa nama ni, hamparan ujian-ujian ni, biasanya dia ada mengalami dua perkara. Satu dialah dia panggil zuhud, satu lagi dia panggil waraq. Zuhud ni maknanya dia begitu beradab dengan Allah. Zuhud ni dia tumpul dengan dunia. Dunia ada tapi dia tumpul. Dia maknanya dia bukanlah nak bangga-bangga sangat dengan dunia dia, walaupun dia pakai kereta Mercedes pun bukanlah dia rasa benda tu hebat sangat. Itu hanya biasa-biasa sajalah. Dah Allah bagi duit lebih, belilah yang mahal sikit. Tak ada apa-apa. Sama saja dengan orang Portugal. Bagi dia naik kereta Mercedes tu, dia pandang sama saja dengan orang naik Proton Saga ke, dengan orang naik kancil ke. Bagi dia kenderaan je. Cuma dia ada duit lebih, dia belilah gitu saja. Tak adalah nak bangga, oh aku lebih hebat daripada dia. Dia pakai Proton Saga, aku pakai Mercedes. Tak adalah macam tu. Jadi yang berada sekelilingnya tak nampaklah kesombongannya. Tak ada. Dia berendah macam orang biasa-biasa saja kan. Sebab sahabat Nabi ni pun menantu Nabi tu sendiri. Kan Sayyidina Ali tu orang yang tak punya apa-apa. Sayyidina Osman tu orang kaya raya. Kenapa Nabi menantukan orang kaya? Dan Nabi juga menantukan kepada orang miskin. Sebab pada Nabi, kaya Sayyidina Osman ataupun miskin Sayyidina Ali tak ada apa-apa. Begitu juga Sayyidina Osman, tak ada nak merendah Sayyidina Ali. Begitu juga Sayyidina Ali, tak ada nak berdengki kepada Sayyidina Osman. Mereka itu kaya dan miskin ni bagi mereka hanyalah satu ujian Allah sahaja. Tak ada dalam kepala mereka kerana ni dia dimuliakan, ni dia dihinakan. Kenapa Allah bagi miskin? Sebab Allah nak hina dia.
Kerana kenapa Allah bagi kaya? Sebab Allah nak muliakan. Jadi pada mereka, sama ada Allah datangkan kaya ataupun datangkan miskin, semuanya sama, iaitu satu bentuk ujian. Cuma ujian sahaja yang berbeza. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Keseluruhan yang saya bila gambarkan lah orang-orang yang telah dapat mengenal Allah ni, yang makam tinggi-tinggi tu, susah senang ni, dia boleh terima bila-bila masa sebab dia yakin sangat. Susah tu ada hikmah. Senang itu, tu betul lah. Yang nyata. Itu ada masalah. Tak ada masalah. Itu adalah jadual hidup dia. Seolah-olah boleh bersedia masa. Ya. Macam dia kita tak risau kan, kita apa tak pun. tahu Kalau jadual susah hidup pun, kita. Kita tak tahu jadual hidup dan kita. benda tu yang datang tu susah tu bukan kena tunggu, dia tu yakin, bila susah saja tu yakin ni ada hikmah. Dia tu yakin, jadi tak risau lah sebenarnya. Sepatutnya masa yang cepat, tapi bila iman kita tak begitu kuat, jadi dada kita sempit sikit lah kan. Kalau lain iman berbeza kita lah luas, kita orang awam ni. dada dia luas. Macam kita kata air satu kolah dengan air satu lautan. Jatuh bangkai tikus ataupun bangkai kucing. Kalau bangkai kucing jatuh dalam sebuah kolah, sebuah air sekolah, macam mana? Kemudian bangkai kucing jatuh dalam satu lautan, macam mana? Ya, kalau jatuh dalam satu lautan tak ada apa benda pun kan. Tapi kalau jatuh dalam kolah, itu masalah. Begitulah hati orang yang, kalau hati orang tu iman dia lemah, macam itulah. Kalau iman dia kuat, macam lautan tadi kan. Sebab kita ni kena ambil masa Ustaz ni. Ambil masa sebulan, setahun, baru dapat tepis semua tu. Baru dapat bayangkan, tak apa, boleh pujuk hati, ada hikmah ni, baru boleh lupakan. Kalau yang dah kenal, dah dapat hakikat tu mudah Ustaz ya, dia mudah saja. Seolah-olah dia boleh terima tu. Dia menerima. Itulah yang saya nampak je. Dia menerima realiti yang sehingga dia berfikiran rasional kan. Bila satu orang tu menerima realiti bahawa dia hamba dan dia akan mengalami siri-siri ujian, itu realiti, dan dia tak emosional lah, dia rasional lah. Dalam kehidupan tu dia rasional saja. Kalau tidak kan, kita tengok modi lah, barang lah, macam-macam kan. Ya, orang lain kena terima kesan. Tak apa. Terima kasih Ustaz ya. Jelas sangat pagi ni. Ya, sama. Ya, terima kasih Puan. Satu perbincangan yang agak baik dan menarik. Lagi ada tak? Ya, Puan Rohana. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya satu soalan. Tadi kita bincang pasal contohnya ujian-ujian dalam kehidupan kan Ustaz? Jadi adakah bila seseorang itu dilahirkan dengan kekurangan diri, contohnya kekurangan cacat fizikal atau apa-apa sajalah, itu dikira sebagai ujian juga? Ya. Semua yang didatangkan tu adalah satu ujian. Dan kita, kalau dia terima benda tu dengan baik, biasanya orang macam tu, kalau saya tengok dekat surau saya tu, ada orang yang macam OKU jugalah. Tapi saya tengok dia happy saja, lebih happy daripada saya. Saya rasa dia tak ada beban pun dalam hidup dia kan. Dia mengalami semua perkara tu dengan cukup happy, walaupun dia pakai cara dia, alat kadar dia. Mungkinlah di alam akhirat besok dia nampak kekurangan di dunia, tapi akhirat esok dia lebih istimewa daripada kita. Saya beranggapan macam tu. Saya kata kamu akhirat nanti, dalam hati saya lah, kamu lebih baik daripada saya, kamu lebih tinggi duduknya daripada saya. Bersabarlah kamu hadapi dunia ini, kamu diistimewakan oleh Allah.
Ya, tapi bagi yang mengalami tu saya rasa bukan senanglah untuk menerima dengan seadanya lah. Pada kita, kalau kita kata pada awal-awalnya tu memang susah lah nak terima. Ya. Lama jugalah kalau kita kata nak reda dengan semua tu macam mengambil masa jugalah. Ya, sebab kita bukan orang yang khusus. Kan? Kita orang awam. Macam itulah yang kita bincang sekarang ni pasal dia orang khusus. Kita bincang ni ujaran yang ke-189. Orang yang macam ni dia dibimbing oleh Syekh dia. Kalau kamu didatangi oleh berbagai-bagai kesusahan, itu adalah hidangan istimewa untuk kamu. Macam tu. Macam kita orang awam ni macam tu lah. Dan nama pun awam, tak ada siapa nak bimbing kita kan. Kita pun tak cari pembimbing. Orang pun tak nak bimbing kita sebab orang tak tahu nanti kita nak ke dibimbing atau tidak. Macam tu. Oh, ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang saya faham tadi, maksudnya perasaan berdosa bagi orang awam dengan orang yang dah peringkat tinggi ni berbeza Ustaz. Maksudnya contoh dosa bila kita orang awam ni kita faham, nampak jelas bila kita tinggal solat, kita tak tutup aurat, tetapi bagi orang yang makam iman dia tinggi ni, dosa utama mereka adalah bila mereka mesti solat, mereka mesti buat semua yang syarat, tetapi bila hati dia berpaling daripada Allah. Gitu kan Ustaz? Ya. Dia peringkat-peringkat dosa, peringkat-peringkat taubat ni dia berbeza lah daripada orang yang makam awam, makam khusus, makam khas kan. Kalau kita orang awam ni, kita taubat, kenapa kamu solat taubat? Sebab saya berdosa. Dosa apa? Tak mau cakap lah, faham lah kan. Jadi dia maknanya dia berdosa tu kerana zina ke, mencuri ke, minum arak ke, semuanya tu. Bagi orang awam, bagi orang yang tinggi, dia berpaling pada makhluk itu. Mengharap pada makhluk. Meminta pada makhluk. Hati condong pada makhluk. Dia kira dia dah syirik. Dia kena taubat. Macam tu. Orang yang atas lah. Padahal dalam fiqh tak syirik pun. Bagi orang awam taklah diterjemah syirik. Bagi diri dia takut benda tu pun dah menuju kepada syirik. Jadi orang yang tinggi lagi, lalai itu satu dosa. Lalai daripada mengingati Allah. Lalai daripada memandang Allah, memandang sifat-sifat Allah, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat yang dipamerkan di atas makhluknya. Kalau dia tengok matahari, dia nampak kudrat Allah. Dia tengok air, nampak kudrat Allah. Kalau dia lalai daripada itu, dia pun dah menganggap dosa. Sebab tu dia panggil orang, tu mahfuz ataupun dipanggil wali. Wali ni orang yang duduk di dalam wilayah Allah, sentiasa nampak Allah. Kan? Minallah ilallah. Yang datang daripada Allah, yang pergi pun kepada Allah. Sentiasa ingat Allah, sentiasa memandang Allah, sentiasa tidak berpaling daripada Allah. Tak berpaling kepada makhluk, tak berkesan dengan. Okay. Sebab bagi dia makhluk tak boleh menghina, menjadikan orang hina, dan dia juga tidak boleh memuliakan sesiapa. Makhluk tidak boleh menghina sesiapa sebab menghina dan memulia itu ada di tangan Allah. Lalu kalau makhluk menghina dia tak ada apa-apa pun. Kalau makhluk memuliakan dia pun tak ada apa-apa pun. Sebab dia lihat makhluk tu tak ada apa-apa. Dia nak hina ke, dia nak mulia ke, apa kena mengenanya dengan saya. Saya hanya takut kalau dihina oleh Allah. Saya hanya gembira bila dimuliakan oleh Allah. Itu jiwa orang atas lah. Kan jiwa kita ni tak ada lah, terkesan lah. Baik. That's why kalau dia dihina pun, dia apa pun, dia tahu benda tu daripada Allah. So dia akan cool steady je Ustaz ya. InsyaAllah. Ya. Jadi sebab tu jiwa dia tenang kan. Orang-orang yang makam tinggi ni tak gelisah macam kita kan. Tak adalah. Yelah. Marah-marah tak tu pasal. Maki hamu tak tu pasal. Sebab jiwa dia tenang. Sebab tenang tu dia nampak semuanya daripada Allah, kembali kepada Allah. Minallah ilallah. Alallah billah pillah. Jadi dia ada makam ihsan di situ. Of course. InsyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum. Ya.
Ada lebih kurang 10 minit lagi kalau kita nak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya sebelum tanya satu soalan, saya nak minta jasa baik Ustaz dengan semua orang-orang soleh dalam grup ni. Mohon doakan saya di hari jadi saya hari ni. Sebab saya rasa doa adalah suatu hadiah yang paling mahal. Itu saja Ustaz. Soalan saya, bagaimana Ustaz orang-orang kaya terdahulu dari zaman Rasulullah seperti yang Ustaz cerita tadi, bagaimana pasangan mereka iaitu isteri mereka berkelakuan dan juga membelanjakan harta mereka, kerana mereka mesti dah diberi petunjuk oleh Allah kan Ustaz, sebab kaya miskin semua adalah tanggungjawab agar kita bersyukur dan bersabar. Boleh Ustaz terangkan itu saja. Assalamualaikum. Ya, mereka membelanjakan diri mereka mengikut kadar mereka lah. Bukan kita kan ikut kadar macam orang saya, orang kampung kan. Sampai sekarang pun sifat tu ada kan. Iaitu saya rasa lazat, sedap dan enak kalaulah saya makan nasi ada apa orang Kelantan ni, ada budu, ada ikan tawar yang dibakar, ada ulam dan sedikit berkuah. Bagi saya dah pun lazat lebih daripada hotel 5 bintang. Kan? Saya pergilah juga hotel 5 bintang masa bekerja dengan kerajaan dulu. Tapi saya tak pernah rasa nikmat seperti mana saya nikmat semasa saya duduk bersama keluarga saya dulu. Maknanya orang ni kalau Allah bagi dia tahap ni, dia nikmat dia cara ni. Kalau orang ni duduk gini, nikmatnya cara ni. Cara dia macam kita kata satu orang raja, janganlah nak suruh dia makan, nak suruh dia pakai macam mana orang biasa. Dia tahap sederhana dia, tahap dia lah. Orang ni tahap ni. Tetapi Allah SWT yang memberi dalam jiwa dia rasa kegembiraan tu sama. Raja, dia makan taraf dia begitu. Dia rasa gembira begitu. Orang miskin, dia taraf begini. Dia dapat makan ini. Kegembiraan dia sama. Contohnya tidur. Orang miskin, dia tidur nyenyak. Bila dia tidur nyenyak, sama saja. Orang yang kaya, bila dia dapat tidur nyenyak, sama saja. Keadaan tidur tu sama. Cuma tempat tidur, bagaimana dia tidur tu saja berbeza. Tapi yang paling penting ialah tidur nyenyak. Apakah kalau kita dapat tidur atas tilam yang dibuat daripada emas, kan? Tilam yang dibuat daripada sutra, katil dibuat daripada emas, tapi tak dapat nak tidur. Apa maknanya? Kan? Kalau orang tu tilam dia tikar, kan? Katil dia ialah buluh, tapi dia tidur dengan penuh nyenyak. Rasa saya begitu. Makna katanya di zaman sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in, mereka membelanjakan harta mengikut kadar mereka. Sayyidina Osman belanja ikut kadar dia. Sayyidina Ali belanja ikut kadar dia. Kan? Dan kadar-kadar itu adalah dihalalkan dalam syariat. Dia tidak berlebihan. Macam Sayyidina Osman banyak harta, dia tidak berlebihan. Dia ambil sekadar kedudukan dia. Sayyidina Ali pun macam tu. Selebihnya dia akan lihat. Dia akan lihat apa keperluan tuntutan agama terhadap harta. Dia bagi. Sebab itulah kalau kita lihat, kan, Sayyidina Abu Bakar bagi belanja habis 100% harta dia dibelanjakan. Kalau Sayyidina Osman, kalau tak silap saya, 1/3 daripada harta dia dibelanjakan. Walaupun dia punya nisbah macam tu, tapi dari segi jumlah banyak Sayyidina Osman daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar walaupun dia belanja 100% harta dia, tak sebanyak yang dibelanjakan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu an. Walaupun begitu di sisi Allah, walaupun Sayyidina Osman banyak berbelanja, tapi kadar perbelanjaannya cuma 1/3. Walaupun Sayyidina Abu Bakar belanja sedikit daripada Sayyidina Osman, tapi perbelanjaannya dalam kadar 100%. Macam tu.
Faham Ustaz, terima kasih banyak. Ya, ya. Boleh ya, kita boleh tutup. Ada 5 minit lagi kan. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik. Apa yang kita belajar ni, kalau Allah Ta'ala bagi faham sikit-sikit dan perlahan-lahan dapat amal, insya-Allah. Walau bagaimanapun, kita sudah tahulah apa bezanya makam-makam hamba Allah di sisi Allah. Ada orang makam awam, ada orang yang makam khusus, ada orang makam wali, ada orang makam macam-macam makam lah. Dan tingkah laku mereka pun berbeza dalam menghadapi ujian Allah SWT. Kalau orang makam ni, dia punya karakter, dia punya sifat dalam menghadapi ujian Allah begini. Sebab makam dia begitu. Orang yang makam begini, menerima ujian Allah, begitu. Contoh luka. Contoh orang pergi jumpa doktor nak cocok dengan jarum. Ada orang yang makam dia rendah, dia meraung, sakit sampai meronta-ronta. Tapi bagi orang setengah tu biasa je. Kan? Letaklah tu, doktor letak jarum, injek, biasa je, tak ada apa-apa pun. Yang lain tu sampai berkerut lagi, sampai menitis air mata lagi. Padahal jarum yang sama, doktor yang sama. Kan? Tetapi tahap seseorang itu adalah berbeza. Semoga Allah Ta'ala beri kita faham dan Allah SWT beri kita taufik kepada kita untuk kita dapat beramal sedikit demi sedikit apa yang kita dengar sebab kita nak menghampiri Allah SWT. Dan kita tutuplah dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita doa keberkatan kepada Nurul Izzah hari jadi dia supaya umurnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz dan semua. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Maafkan saya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Jazilan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Wan. Ya, kalau kita berhenti ke ujaran 200 okey lah kan. Apa tinggi-tinggi sangat kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata nak berhenti sampai 200. Kami yang pernah 1 round pun rasa nak 2 round lagi Ustaz. Sebab benda-benda ni benda yang orang kata Kan tak kalau tahulah kalau kita dalam air yang dalam nanti lemas pula kan. dia kadang-kadang ada pelajar ni gagal, ada pelajar ni dia fokus, ada repeating is very important macam latih tubi. Kadang-kadang dia lupa Ustaz, dulu dah belajar kan, sekarang tak ingat kan, lepas tu bila diuji Allah kita lupa ke yang ni ada dah belajar, dah ingat. So jadi kadang-kadang is very important for us lah yang orang kata tak ada sumber lain tu ada, alhamdulillah. Tapi dah ditanam pagi tu kami mendengar kan, semangat kami untuk mendengar, insya-Allah lah.
bagi saya rasa janganlah dulu. Ustaz nak berhenti tu atas satu cadangan, saya takut berat sangat kan. Oh, tak, dalam dia banyak hebat-hebat Ustaz.